Hello semua penonton setia rancangan Liga One MCC. Sorotan Liga One MCC kembali lagi untuk musim 2016 ini. Kalau tahun lalu kami dah tunjukkan saingan bagi umur bawah 12, 14 dan 16 tahun. Untuk tahun ini kita akan membuka tirai sorotan Liga One MCC dengan saingan Liga bawah 12 tahun. Sebanyak 32 pasukan akan beraksi bagi Division 1 dan 2 dan seperti biasa, UPM Sedang akan menjadi tempat berlangsungnya perlawanan bagi Liga One MCC bawah 12 tahun ini. Kesemua para pemain adik-adik kita dilihat bersemangat dalam aksi pertama skuad masing-masing. Tentunya mereka mahu mempamerkan kehebatan di atas padang setelah berlatih berbulan-bulan sebagai persediaan menghadapi saingan liga. Jadi kepada pemain dari semua pasukan, kami dari One MCC berharap adik-adik semua dapat bermain bola sepak dengan semangat kesukanan yang tinggi dan semoga berjaya. Sebelum bermulanya saingan Liga One MCC bawah 12 tahun, pihak One MCC telah memanggil kesemua pengurus dan jurulatih bagi setiap pasukan untuk menghadiri mesyuarat bagi membincangkan format pertandingan selain menyelesaikan isu-isu berbangkit berkaitan pendaftaran pemain, cuti pada hari perayaan dan juga beberapa isu lain. Ini membuktikan bahawa pihak penganjur iaitu One MCC amat menitik beratkan kebajikan bagi setiap pasukan yang bertanding selain sentiasa sedia bekerjasama dengan setiap pasukan demi kebaikan bersama. Bagi tahun 2016 ni, ini merupakan tahun kelima kita menganjurkan Liga One MCC. Matlamat dan harapan kami untuk tahun ini adalah untuk terus membangunkan bakat-bakat baru untuk bola sepak negara, dan kita berharap kita dapat menjumpa beberapa talent untuk mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Kita juga mengharap kita dapat peluang seperti tahun lepas untuk bertanding dalam Super Mock dan menunjukkan bakat-bakat yang ada di Liga One MCC. Bagi tahun ni, saya lihat pada minggu pertama masih ada tim yang belum lagi mendapat corak permainan yang biasa mereka lagi, because it's baru first week. Tapi tiap-tiap tahun kita boleh lihat mutu permainan meningkat dan pasukan-pasukan akan datang dengan lebih bersedia untuk bertanding. So I think this year is going to be a very exciting year for our Liga One MCC Under 12 ni. Ini adalah senarai pasukan-pasukan yang bertanding dalam Division 1 Liga One MCC bawah 12 tahun Zon Lembah Kelang. Nantikan klinik bola bersama pakar dari One MCC, juga aksi-aksi dari pasukan One MCC yang beraksi di Piala Super Mock, serta siapakah pemain idola bagi adik-adik yang beraksi di Liga One MCC. Semuanya seketika nanti. Berikut adalah senarai perlawanan-perlawanan Division 1 yang bakal berlangsung di minggu pertama. Perlawanan tumpuan pertama bagi saingan Liga One MCC bawah 12 tahun Zon Lembah Kelang menyaksikan pertembungan tunas legenda berjesi kuning menentang MBS AFC berjesi biru. Kedua pasukan mempunyai nama yang cukup gah dalam saingan Liga One MCC dan merupakan antara pasukan pilihan untuk tahun ini. MBS AFC bermula garang dengan melancarkan serangan ke kubu lawan dan usaha itu membuahkan hasil apabila adik Kadim Ash-Shahid membuka tirai jaringan pada minit ke-5 permainan. Tersentak dengan gol awal itu, pemain-pemain tunas legenda kembali cuba memperkemas corak permainan, namun mereka sekali lagi tersentak dengan gol kedua pihak lawan menerusi jaringan adik Muhammad Akid pada minit ke-16.
keputusan 0-2 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung separuh masa kedua, MBS AFC terus bertali arus mengasak kubu Tunas Legenda yang dilihat berhempas pulas cuba mengelakkan gawang dari dibolosi. Pada minit ke-30, adik Muhammad Akid berjaya menambah derita pasukan lawan dengan gol kedua peribadi meletakkan MBS AFC 3-0 di hadapan. Gol tersebut ternyata terus membunuh harapan Tunas Legenda untuk kembali bangkit dalam perlawanan ini. Keputusan akhir, Tunas Legenda 0, MBS AFC 3. Kita beralih pula kepada pertemuan melibatkan PNS BFC berjersey hitam melayani PKNS FC berjersey kuning. Perlawanan berlangsung agak sengit dengan kedua-dua pasukan dilihat berusaha keras untuk mendapatkan gol pendahuluan. Namun tuah ternyata memihak kepada PKNS FC kerana setelah 20 minit berusaha, akhirnya mereka berjaya memecahkan kebuntuan jaringan menerusi gol adik Muhammad Nur Syamsi sekaligus menyaksikan PKNS FC mendahului 1-0 pada babak pertama. Masuki babak kedua, PKNS FC meneruskan momentum menyerang mereka dengan tidak memberi peluang kepada PNS BFC menguasai bola. Hasil dari penguasaan bola yang baik, PKNS FC berjaya menambah gol kedua pada minit ke-25 hasil jaringan adik Muhammad Hazim. Pemain-pemain PNS BFC dilihat cuba kembali bangkit untuk memberikan tentangan. Namun setiap usaha mereka mudah dipatahkan pemain-pemain lawan. Keputusan 2-0 kekal sehingga pengadil meniupkan whistle penamat menyaksikan PKNS FC berjaya mendapat 3 mata berharga. Saingan tumpuan terakhir bagi Division 1 menyaksikan perlawanan melibatkan Soccer Star Academy berjersey oranye bertemu Kido Kickers FC berjersey putih. Star Academy dan Kido Kickers FC terikat seri tanpa jaringan sehingga tamat babak pertama. Bersambung babak kedua, Kido Kickers terlebih dahulu di depan menerusi jaringan adik Muhammad Iqbal pada minit ke-32. Ternyata gol tersebut menyebabkan pemain-pemain Soccer Star Academy lebih bersemangat untuk kembali mendapatkan gol penyamaan dan hasilnya seminit berselang adik Muhammad Adib Adwa berjaya mencetak gol penyamaan untuk mengikat kedudukan menjadi 1-1. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan untuk mendapatkan gol kemenangan, namun masa amat terhad buat mereka untuk mencipta jaringan sehinggalah pengadil menamatkan perlawanan masa penuh. Keputusan akhir Soccer Star Academy 1, Kido Kickers FC 1. Berikut merupakan keputusan perlawanan minggu pertama bagi pasukan yang beraksi di Division 1 Liga 1 MCC bawah 12 tahun Zon Lembah Kelang. Ini adalah kedudukan terkini Liga 1 MCC Division 1 selepas berakhirnya minggu pertama. Hi guys, my name is Coach Jordan and today we're going to look at SAQ, which stands for Speed, Agility and Quickness. I've got the guys from Anak Kalumpang to help me from the Under-12s League. Let's go and have a look. Okay then, so what we're going to look at here is your movement and your ability to change speed. Okay, so this is going to be like you're defending an opponent. So I'm going to show you now. You're going to start here, you're going to run into the middle, then you're going to go to your right, Kanan, then you're going to go all the way to the left, Kiri, back in the middle, and then Blackhand, and then tag your partner, and he will go. So watch, I'll show you. So to start with, what I'm looking at is to make sure when you're running and you're going side to side, to not be up straight. Don't be tall. Yeah, bend your body a bit. So try and be nice and low. Imagine you're marking and you're following an opposition player. You ready? So what we're going to do, start here. When I shout go, you're going to run to the middle, touch the pole, then you're going to go to your right, touch the pole, all the way to your left, keeping nice and low on your toes, touch the pole again in the middle, then blackhand, and then take your partner, and then you go. Okay? So
So try and keep in that position. Imagine you're marking someone and you're keeping nice and low on your toes. That's it, yeah? Bend your knees. Faham? You ready? 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 Go! First one. Okay then, so the second drill we're going to look at now is about fast feet, getting your feet moving as quick as possible. So the first bit, down either side of the square, we're going to look at changing direction, going from one side to the other, doing a side step. The top, where most of the cones are, the top and the bottom, we're looking at pumping our legs up, going laterally, but getting your knees as high as possible. So that's across the top and across the bottom. This drill is ideal for a warm-up and getting the heart rate pumping ready before your training session or before a match. Okay boys, you ready? Yeah. Okay, let's go. Good, kiri, kanan, kiri, then good, atas, 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 good. Then belakang, yes. And the same again, you ready? Go. Good boy, good start, ready? Next. Good, on your toes, on your toes. Good, high knees, well done. Good boy, and again, you ready? Go, go, go. Good. Okay, so today's clinic, what we looked at was SAQ, so speed, agility, quickness. It's really good to do these kind of drills with kids at an early age because it also aids their balance, their coordination, and also getting used to their footwork and being on their toes. So today the kids did really well. They learnt something new, and hopefully I'll see that progression throughout the leagues and when they get older. Thank you, see you next time. Baru-baru ini pihak 1MCC telah diberi peluang oleh Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP untuk menyertai kejohanan bola sepak Piala Super MOOC 2015 dalam kategori bawah 12 tahun. Kejohanan Piala Super MOOC bawah 12 tahun ini terbahagi kepada 4 kumpulan dan 1MCC berada dalam kumpulan A bersama-sama pasukan Paju Chongyongjong dari Korea Selatan, Bunjokor dari Uzbekistan, Buriram United dari Thailand dan Tunas Legenda dari Malaysia. Pasukan 1MCC berjaya memasuki peringkat separuh akhir kejohanan Piala Super MOOC sebelum tewas 1-2 kepada Malaysia Panthers. Untuk penentuan tempat ketiga dan keempat, pasukan 1MCC menentang Bintang Biru dan berjaya mengalahkan mereka dengan jaringan 1-0 sekaligus menduduki tangga ketiga secara keseluruhan. Pasukan 1MCC juga telah memenangi anugerah Fair Play untuk kategori bawah 12 tahun. Penyertaan 1MCC dalam kejohanan Super MOOC memberi peluang khusus kepada para pemain Liga 1MCC bawah 12 tahun sebagai salah satu laluan untuk mereka berkembang dalam bidang bola sepak. Ternyata bakat serta kebolehan para pemain satu pencapaian yang membanggakan dan tahniah kepada semua yang terlibat serta sentiasa memberikan sokongan kepada 1MCC. Assalamualaikum. Saya minat tim FC Barcelona. Idola saya Neymar Junior. Saya minat FC Barcelona. Idola saya Lionel Messi. Pasukan kegemaran saya ialah Liverpool. Idola saya ialah Coutinho. Saya meminati pasukan FC Bayern Munich dan idola saya Xabi Alonso. Aksi-aksi menarik skuad Akademi Bola Sepak MBPJ, Wira Semenyih SCFC dan Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang, semuanya selepas ini. Senarai pasukan-pasukan bertanding bagi Division 2 Liga 1MCC bawah 12 tahun adalah seperti tertera. Ini adalah senarai perlawanan-perlawanan membabitkan pasukan di Division 2.
Saingan Liga 1 MCC bawah 12 tahun bagi Division 2 dimulakan dengan perlawanan membabitkan Harimau United berjersey merah kuning menentang Akademi Bola Sepak MBPJ berjersey biru kuning. Selaku pasukan yang mempunyai nama besar dalam bola sepak, pemain-pemain MBPJ dilihat begitu berkeyakinan dalam perlawanan ini. Mereka dilihat mendominasi penguasaan bola dengan baik dan pemain-pemain Harimau United dilihat sukar untuk merampas bola. Bermula dengan satu serangan berbahaya, MBPJ berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-13 menerusi gol adik Muhammad Firdaus meletakkan MBPJ satu gol di hadapan lawan. Perlawanan menjadi seimbang selepas gol tersebut di mana kedua-dua pasukan begitu hebat berbalas serangan. Keputusan 1-0 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Pada separuh masa kedua, MBPJ dilihat bermain sedikit bertahan dan cuba mengekalkan kelebihan satu gol. Ini memberi ruang kepada pemain-pemain Harimau United untuk cuba mendapatkan gol penyamaan. Biarpun berusaha keras, namun gol yang dicari masih gagal dihasilkan sehinggalah tamat perlawanan. Keputusan akhir, Harimau United tewas kepada Akademi Bola Sepak MBPJ dengan keputusan 0-1. Tumpuan seterusnya melibatkan aksi-aksi dari bakat muda Ulu Kelang berjersey biru cair menentang Wira Semenyih SCFC berjersey hitam biru. Awal permainan menyaksikan Wira Semenyih SCFC mendominasi perlawanan dengan melakukan gerakan-gerakan menarik mengasak kubu lawan. Jentera tengah ternyata menjadi tonggak dan nadi pasukan dalam mencipta serangan. Wira Semenyih SCFC menajamkan serangan mereka dengan mengubah corak permainan dan taktikal. Hasilnya, pada minit ke-13, adik Muhammad Syahmi berjaya memecahkan kebuntuan dengan gol pertama pasukan Wira Semenyih SCFC. Gol tersebut ternyata menghidupkan permainan dengan kedua-dua pasukan dilihat gairah mendapatkan gol. Namun ketumpulan barisan pemain penyerang menyaksikan keputusan 1-0 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, bakat muda Ulu Kelang yang ketinggalan cuba merapatkan jurang gol namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Memasuki minit-minit terakhir permainan, pengadil meniupkan whistle penamat sekaligus menyaksikan Wira Semenyih SCFC berjaya mencipta kemenangan dengan keputusan 1-0. Perlawanan tumpuan seterusnya melibatkan aksi dari Kelab Bola Sepak Ampang Jaya MPAJ berjersey kuning bertemu Kelab Bola Sepak Remaja Harimau Kelang berjersey biru. Perlawanan seimbang buat kedua-dua pasukan pada separuh masa pertama di mana setiap pasukan saling berbalas serangan. Biarpun kerap berbalas asakan, namun barisan penyerang kedua-dua pasukan dilihat gagal memecahkan kebuntuan jaringan memaksa separuh masa pertama tamat dengan keputusan tanpa jaringan. Bersambung babak kedua, pemain-pemain Kelab Bola Sepak Ampang Jaya melakukan pertukaran corak permainan dan hasilnya mereka berjaya mendapatkan gol pertama perlawanan pada minit ke-22 menerusi jaringan adik Adham Muhammad Nazrul. Gol tersebut terus menyemarakkan semangat pemain-pemain lain untuk terus menambah jaringan dalam perlawanan ini. 8 minit berselang, giliran adik Ahmad Zarid Sufian mencatat nama selaku penjaring apabila meledakkan gol kedua perlawanan. Pemain-pemain remaja Harimau Kelang dilihat masih gagal mendapatkan gol pertama mereka selain sering melakukan kesilapan mudah di kawasan sendiri. Kesempatan ini berjaya dimanfaatkan adik Muhammad Ilham Syahmi untuk terus menambah derita pihak lawan dengan gol ketiga perlawanan. Keputusan akhir, Kelab Bola Sepak Ampang Jaya MPAJ 3, Kelab Bola Sepak Remaja Harimau Kelang 0. Perlawanan tumpuan terakhir bagi saingan Liga 1 MCC bawah 12 tahun Division 2 adalah melibatkan Mahkota FA berjersey kuning menentang Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang berjersey hijau. Usaha mereka ternyata berhasil apabila adik Daniel Ashraf
berjaya meledakkan gol pembukaan pada minit ke-12 sekaligus meletakkan mahkota FA 1-0 di hadapan. Kelab bola sepak anak Kalumpang kembali memperkemas permainan namun masih buntu mencari gol penyamaan sehinggalah tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, pemain-pemain anak Kalumpang menggandakan asakan dan berselang 6 minit bermulanya separuh masa kedua, adik Muhammad Aiman berjaya mendapatkan gol penyamaan bagi mengikat kedudukan menjadi 1-1. Sentak dengan gol itu, pemain-pemain mahkota FA cuba mengurangkan kesilapan-kesilapan mudah yang dilakukan selain turut menukar beberapa pemain di bahagian serangan. Usaha keras mereka akhirnya terbalas 3 minit sebelum tamat permainan apabila adik Muhammad Isdaniel berjaya mendapatkan gol kemenangan untuk memberikan 3 mata penuh buat mahkota FA. Keputusan akhir, mahkota FA 2, Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang 1. Berikut merupakan keputusan perlawanan minggu pertama bagi pasukan yang beraksi di Division 2 Liga 1 MCC bawah 12 tahun Zon Lembah Kelang. Ini pula merupakan kedudukan terkini Liga bagi Division 2. Seperti biasa, kami tidak tinggalkan anda dengan tangan kosong. Saksikan 5 gol terbaik sepanjang saingan Liga minggu pertama.